asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan terma dan syarat dalam setiap rukun jual beli. Kita akan disambung rukun jual beli yang kedua, iaitu terma dan syarat ataupun dipanggil syarat sah. Rukun yang kedua iaitu orang yang berakad ataupun dipanggil akidun ataupun akidain. Syarat sah orang yang berakad. Jadi syarat sah orang yang nak melakukan transaksi dalam sistem jual beli ini mesti ada 5 syarat. 5 syarat penjual dan pembeli. Kita akan sambung syarat yang kedua daripada 5 syarat. Sebelum daripada ini kita dah bincang syarat ijab dan qabul. Syarat sah, ijab dan qabul ada 6 dalam kitab kita ini. Dan yang kedua, rukun yang keduanya ialah maqud aqidain. 2 orang yang berakad ataupun 2 orang yang berkontrak. 2 orang ini merujuk kepada penjual dan pembeli. Kita nak bincang syarat sah penjual dan pembeli yang dibenarkan oleh syarat untuk terlibat di dalam sistem jual beli. Bukan semua orang dibenarkan oleh syarat untuk terlibat di dalam sistem jual beli. Dia ada syarat dia. Jadi ada 5 syarat yang kita akan bincang. Syarat yang paling asas kita dah bincang, iaitu pertamanya ialah mestilah orang yang nak terlibat dalam sistem muamalat ataupun khususnya sistem jual beli ini, mestilah orang itu diberi kelayakan ataupun ada kelayakan di sisi syarak ataupun bahasa spesifik dipanggil ahli tabarru' ataupun dipanggil mutlaqut tasarruf. Orang itu mesti ada kelayakan di sisi syarak untuk terlibat di dalam jual beli, ataupun bahasa istilah muamalat dipanggil ahli tabarru' ataupun dipanggil mutlaqut tasarruf. Orang yang diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala untuk mengurus harta sendiri. Kalau orang yang tidak dibenarkan mengurus harta sendiri, maka tidak dibenarkan untuk terlibat di dalam sistem muamalat ataupun terlibat dalam sistem jual beli. Jadi orang yang diberi kuasa ataupun diberi power oleh Allah Ta'ala untuk menguruskan harta sendiri ini, ada 5 syarat ataupun ada 3 syarat asas yang telah kita bincang sebelum pada ni, iaitu akil, baligh dan rasyid ataupun cerdik. Mestilah dia tu akil, mestilah dia baligh dan mesti dia rasyid ataupun cerdik. Kita dah bincang panjang lebar dalam pertemuan sebelum daripada ni. Jadi kita juga bincang sebelum daripada ni hukum kanak-kanak terlibat dalam jual beli. Kita dah tahu. Jadi hukum kanak-kanak terlibat dalam jual beli ni qaul mu'tamad, tidak sah anak-anak kita terlibat dalam jual beli. Kenapa? Kerana tidak menepati syarat yang telah diperuntukkan di dalam jual beli. Kenapa? Kerana syarat orang yang nak menguruskan harta sendiri ini mesti ada 3 kriteria asas. Yang detailnya ialah rasyid itu. Pertamanya dia mesti akil, iaitu sempurna akal. Orang gila tidak boleh terlibat di dalam sistem muamalah. Tak boleh nak jual, tak boleh nak membeli, tak boleh nak hadiah, tak boleh nak sedekah. Sebab itu kita tak boleh nak menerima pemberian daripada orang gila. Walaupun orang gila ni datang kedai kita, dia nak beli air dan sebagainya, dia hulur duit, kita tak boleh ambil. Sama ada nak ambil atas dasar jual beli, tak sah. Ataupun nak ambil atas dasar dia bagi hadiah, tidak sah. Ataupun nak ambil atas dasar dia bagi hibah. Hibah ni pemberian yang tidak dinyatakan hadiah ataupun sedekah, juga tidak sah. Maka tak boleh ambil harta orang gila di atas apa dasar sekalipun. Kenapa? Kerana tidak memenuhi kriteria ahli tabarruk ataupun mutlaqut tasarruf. Kriteria pertama ialah mesti orang itu sempurna akal, baru boleh terlibat dalam jual beli. Kriteria yang keduanya ialah balighun.
Mesti balik, barulah sah terlibat dalam jual beli ataupun terlibat dalam sistem muamalat yang lain. Kita akan bincang pajak gadai, pinjam meminjam dan sebagainya. Kalau dia kanak-kanak belum balik, maka tidak sah jual beli di dalam qaul mu'tamad. Kita dah bincang. Melainkan ada pilihan, iaitu qaul yang dhaif dalam mazhab kita juga. Mazhab al-Imam Syafi'i, bukan mazhab orang lain. Sama juga dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sama dengan muridnya. Apa dia? Iaitu qaul dhaif ini sah terlibat di dalam sah kanak-kanak berjual beli dengan dua syarat. Syarat pertama apa dia? Syarat pertama ialah kanak-kanak itu dah mencapai level mumayyiz. Kanak-kanak ada dua. Pertamanya kanak-kanak mumayyiz, yang keduanya kanak-kanak belum mumayyiz. Itu dia punya standard umur yang diklasifikasikan oleh ulama ataupun oleh syarak. Jadi kanak-kanak ni ada dua. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, kanak-kanak yang mumayyiz, barulah yang keduanya ialah level baligh. Level baligh. Okey, mumayyiz ini ada dua. Ini kita kena tahu. Dua cara untuk menghukumkan mumayyiz. Qaul yang mu'tamad, cara yang pertamanya ialah qaul yang mu'tamad, penilaian mumayyiz. Mumayyiz ni dia panggil ciri bagi IQ. Tu dia panggil mumayyiz. Jadi mumayyiz ni dia merujuk kepada ciri. Ada tak ciri kematangan pada IQ dia? Maka kita nak menilai kematangan pada IQ dia ini melalui dua cara. Qaul yang mu'tamadnya ialah berdasarkan kepada penilaian kematangan seseorang itu mampu ataupun boleh membezakan antara najis ataupun tidak. Ini dia punya orang panggil bidan asas yang diambil kira di dalam penilaian. Jadi kita nak tahu dia matan ke tidak, maka mesti dinilai dari sudut mana? Dari sudut dia ni boleh membeza ataupun tidak antara najis dan bukan najis, ataupun dia boleh istinja sendiri. Maksudnya boleh uruskan diri sendiri sehingga istinja sendiri. Istinja ni basuh kecil, basuh berak sendiri tanpa perlu kepada parent ataupun ibu bapa dia. Ini dua indikator yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk menilai seseorang itu mumayyiz ataupun tidak tanpa melihat kepada umur. Qaul yang mu'tamad dia tak melihat pada umur, dia melihat pada real ciri yang ada pada seseorang itu, walaupun umur dah 4 tahun, baru 4 tahun, tetapi dari sudut kematangan dia cepat. Dia boleh kenal najis, dia boleh kenal tak najis, ini kotor, ini najis, ataupun bahasa syarak dia panggil ini najis, ini mustaqzar. Dia boleh tahu. Sebab itu kita sebelum mumayyiz ataupun hampir mumayyiz, kita dah nak kena latih ajar. Sebab kita nak tahu bila dia mumayyiz, kena latih. Maksud latih ni kena ajarkan dia umur 2 tahun, umur 3 tahun dia boleh bercakap, kita kena latih. Ini kotor, ini okey, ini tak kotor, ini bersih, ini kotor, ini bersih. Patut ajar 3 tahun, 4 tahun kita ajar basuh kecil, kita ajar mandi, kita basuh kecil, ajar basuh kecil. Sehinggalah dia boleh buat sendiri. Umur dia contohnya ialah 5 tahun. Maka 5 tahunlah dia telah mumayyiz. Walaupun baru umur 5 tahun, maka dihukumkan mumayyiz. Dia tak sama. Dia tak sama mengikut tahap IQ masing-masing. Itu qaul yang pertama. Qaul yang kedua dipanggil qaul dhaif dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Penilaian mumayyiz berdasarkan umur 7 tahun. Apabila umur 7 tahun saja dianggap mumayyiz tanpa orang panggil apa? Tanpa kita nilai. Kita tengok okey. Maksudnya tanpa nilai ini kita kena tahulah. Kalau nak nilai ini sebelum 7 tahun kita nilai. Tapi kalau kita tak nak nilai, cukup umur 7 tahun saja kita tengok, maka dia ini orang panggil apa? Dah pandai semua, maka 7 tahun dikira mumayyiz dalam mazhab kita. Baik. Jadi ciri yang pertama, kanak-kanak yang sah berjual beli ini mesti ada 2 syarat. Syarat pertama mesti dia mumayyiz. Kenapa?
Kerana kanak-kanak belum memayyiz, ijma' para ulama semua mazhab. Tidak sah kanak-kanak belum memayyiz terlibat di dalam jual beli. Sama ada qaul yang dhaif, lebih-lebih lagi qaul mu'tamad. Yang duk bincang ni ialah qaul, yang duk bincang ni ialah syarat mesti memayyiz. Dan yang kedua ni kita kena ajar. Apa syarat kedua untuk sah kanak-kanak jual beli? Syarat yang keduanya ialah tahu nilai harta. Kalau dia tak tahu nilai harta, walaupun dia memayyiz, tidak sah. Tak boleh lepas anak-anak kita darjah 1 terlibat dalam jual beli di kantin sekolah. Kenapa? Kerana kita tak latih lagi dia tahu nilai harta. Apa maksud nilai harta? Nilai harta ni dia tahu di antara nilai duit RM1, RM5, dia tahu beza 1, 2, 1, 3, 5, semua dia tahu beza. Kalau kita ajar dia, kita kena latih sebelum terlibat di lapangan, sebelum dia berjual beli di kantin, kena latih dulu di rumah. Kalaulah makcik kantin cakap harga air RM1, adik bagi RM5, berapa baki? Dia tahu. Itu dipanggil nilai harta. Kalaulah dia tak tahu beza 1 dengan 2, 2 dengan 5, sama saja, maka tidak sah terlibat dalam jual beli. Itu dia ringkasan sebelum daripada ni. Iaitu syarat untuk penjual dan pembeli ini sah terlibat dalam sistem jual beli mesti ada 5. Syarat yang pertamanya ialah mestilah orang itu diberi kelayakan oleh syarak untuk mengurus harta sendiri, ataupun bahasa muamalat dipanggil mutlaqut tasarruf, dipanggil ahli tabarruk. Dua itu istilah yang popular di dalam kitab muamalat. Apabila orang sebut mutlaqut tasarruf, kita kena faham. Apabila orang sebut ahli tabarruk, kita kena faham. Orang tak akan sebut dia punya terjemahan panjang. Kita berkomunikasi dengan istilah. Sebab tu kita kena tahu apabila kita communicate dalam dunia muamalat, maka kita akan guna istilah. Orang kata, kenapa duit raya ni kanak-kanak tak boleh terima? Kita kata dia bukan ahli tabarruk. Dia bukan mutlaqut tasarruf. Duit raya tak boleh anak-anak menerima. Tak boleh. Kenapa? Kerana dia bukan ahli tabarruk. Tak memenuhi kriteria yang telah diperuntukkan di dalam peraturan muamalah dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Maka kita tahu, oh ya, ahli tabarruk ini merujuk kepada orang yang tidak diberi kelayakan ataupun kuasa untuk mengurus harta sendiri. Jadi anak-anak ni dia tak boleh urus harta sendiri. Walaupun kita bagi duit raya, dia pegang, itu belum menjadi milik dia selagi kita tak qabat. Selagi kita tak qabat. Sebab itulah dia ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i isu duit raya ini. Isu pemberian, bukan duit raya sahaja. Apa saja kita bagi hebah kepada anak-anak, kita bertemu budak-budak kecil, sunat kita bagi hebah. Itu antara tips murah rezeki yang diamarkan oleh Nabi kita. Nabi ni dia akan selalu ada orang panggil apa? Satu benda, sama ada makanan yang dipanggil halwa ataupun benda lain, tapi kebanyakannya halwa. Nabi akan sediakan, bertemu saja dengan budak kecil, Nabi akan berikan. Kenapa? Kerana sunnah menghiburkan, menggembirakan hati orang. Lebih-lebih lagi lah, orang yang dah dewasa, kalaulah menggembirakan hati anak ini, budak-budak kecil itu pun dah sunat, apatah lagi menggembirakan hati orang yang akil, orang yang balik. Jadi Nabi ni apabila dia bertemu kanak-kanak, dia akan panggil, dia akan berikan halwa. Maka isu pemberian ini ada dua. Qaul yang mu'tamad, tidak sah kanak-kanak menerima pemberian. Kenapa? Kerana dia bukan orang yang dibenarkan oleh syarak untuk memiliki harta sendiri, mengurus harta sendiri. Tiba-tiba kita bagi, dia tak boleh milik. Itu qaul yang mu'tamad. Melainkan dia mesti perantara dia oleh wali dia. Mesti kita beri kepada wali. Wali dia yang tolong menerima, tolong qabat kita panggil, tolong ambil, tolong qabat, tolong pegang, tolong menerima pemberian anak-anak ini ataupun pemberian orang lain kepada anak-anak. Melainkan ada qaul yang dhaif, sebahagian para ulama mengatakan sah
anak-anak menerima pemberian, tapi syarat dia perkara yang hakir, yang kecil. Perkara yang kecil. Maksudnya kita bagi duit raya RM2-3, bukanlah beratus, bukanlah beribu, maka sah. Sah maksud apa? Sah ni dia terima. Tapi kalau qaul mu'tamad, dia terima, ini perbincangan qaul mu'tamad supaya kita lebih clear dia punya poin perbincangan. Kalau kita beri, ini qaul mu'tamad, kalau kita beri duit raya pada anak-anak, anak-anak terima, maka dia panggil duit itu dia dah boleh, duit itu dah belum menjadi milik sempurna dia. Tapi kalaulah dia contoh makanan, duit tak boleh makan. Contoh makanan, kita beri terus dia ngap, terus dia makan. Sedangkan dia tak sah lagi untuk dia milik. Adakah haram ke atas anak-anak itu? Memanglah tak haram ke atas anak-anak. Adakah haram ke atas parent yang tak mencegah? Jawab dia, tak. Kenapa? Kerana kalau dia makan, maka tetap orang panggil tak haram. Kenapa? Kerana duit itu atau barang itu dah jadi milik, cuma belum sempurna. Dia ada dua milik, kita akan bincangkan datang. Pertamanya dipanggil milik yang belum sempurna. Yang kedua dipanggil milik yang tam, milik yang sempurna. Mazhab Syafi'i ini dia agak details. Kalau mazhab lain dia lebih ringan sedikit. Dia lebih mudah di dalam pemberian milik ataupun di dalam dia panggil mulkut tam ataupun ghairat tam. Itu lebih mudah dalam mazhab lain. Mazhab lain beri saja walaupun belum qada dianggap menjadi milik. Tapi mazhab kita dia lebih tegas, belum qada ataupun belum terima, belum menjadi milik sempurna walaupun dah jadi milik. Tapi belum milik sempurna. Sebab itu anak-anak, apabila kita beri, kerana dia tak boleh nak qada, walaupun dia pegang, dia tak boleh terima, walaupun dia dah pegang. Kalau dia terima juga, belum sempurna, maka kalaulah dia makan, maka tidak haram. Kenapa? Kerana dah jadi milik dia, cuma belum sempurna. Nak menyempurnakan milik itu, mesti disempurnakan oleh wali dia. Sebab itu wali pegang duit raya itu, maka menjadi milik sempurna anak. Itu dia panggil perbahasan qaul yang mu'tamad, isu walaupun duit raya itu tidak sah diqabad oleh anak-anak, tetapi kalaulah dia guna, maka tidak haram. Baik, saya tak. Baik, kita sambung hari ini yang kedua. Baik, saya yang pertama tu agak penting kerana dia menjadi dasar utama di dalam syarat akid. Jadi 4 lain mudah saja. Dia ada 5 syarat. Orang yang berakad ataupun orang yang terlibat dalam jual beli ini, apabila kita sebut orang penjual dan pembeli, maka dia ada 5 syarat, dan satu syarat yang paling penting ialah ahli tabarruk. Itu penting. Yang 4 lagi yang kita nak bincang pagi ni lebih simple. 4 lagi ni. Kriteria yang ketiga yang kita tak sebut tadi iaitu rasyid. Kriteria ketiga ini rasyid. Apa dia rasyid? Cerdik. Kalau orang bodoh, tak boleh terlibat dan jual beli. Ini pun kita dah bincang. Bodoh ni ada 2. Pertamanya bodoh betul. Bodoh betul ni bodoh iaitu IQ dia, IQ yang rendah. Nah, ukuran dia, bodoh betul ni, bodoh yang IQ rendah ni, ukuran macam mana? Ukuran dia tak tahu nilai. Itu dia panggil tahap ukur dia. Nak tahu bodoh yang kata betul di sisi syarak, bukan bodoh kita. Kita slow learner lambat tu kita panggil bodoh lah. Tapi syarak tak panggil bodoh. Ukuran dia ialah dari sudut tahu nilai harta. Kalau dia tak tahu nilai harta, tak boleh beza di antara nilai RM1, RM5, RM10, maka dia dianggap bodoh, sapih. Tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli walaupun dia dah tua. Walaupun umur 20, walaupun umur 30, maka tidak sah jual beli, tidak sah dia beri hadiah pada orang, tidak sah juga dia terlibat di dalam pinjam, meminjam dan sebagainya. Semua dalam sistem muamalat dia tidak boleh terlibat. Jadi perantara dia mesti wali dia. Jadi orang sapih, orang bodoh ni dan orang gila, kanak-kanak 3 ni, orang gila, kanak-kanak, orang sapih 3 ni, kita panggil ABC ni, akil, balik, rasyid ini, akil, balik, cerdik ini, 3 ini
dipantau ataupun diselenggara harta mereka, diurus harta mereka oleh wali. Yang kita panggil wali yulma. Kena ingat, wali yulma ni ada 3 sahaja. Ini antara ilmu yang hilang ataupun yang pupus di akhir zaman. Apabila tersilap wali yulma, bahaya, dia haram. Melibatkan haram dan juga melibatkan tidak sah. Contoh dia ada 2 bidan wali yulma ni. Pertamanya bidan muamalat, yang keduanya zakat. Kalau orang lain yang mengeluarkan zakat bukan wali yulma, dia tidak sah. Bahaya. Kadang-kadang anak yatim, siapa keluar zakat dia? Anak yatim ni dikeluarkan oleh isteri. Sedangkan ibunya bukan wali yulma. Ini bahaya. Sebab tu kena tahu, kena belajar muamalat sebagai fardu ain, kerana dia melibatkan isu muamalat dan juga isu zakat. Jadi orang yang balik, okey, dia boleh urus harta sendiri. Orang yang cerdik, dia boleh urus harta sendiri. Tapi orang ni gila, kanak-kanak dan orang bodoh, dia tak boleh urus harta sendiri. Yang mengurus harta mereka ini, yang tolong beli, jaga, ialah wali yulma. Siapa wali yulma? 3. Pertamanya ialah bapa ke atas. Kalau bapa masih ada, bapa dia lah wali yulma. Yang menguruskan harta anak-anak belum balik, bapa, bukan ibu. Bapa melekan, bapa wakilkan kepada ibu. Minta tolong ibu yang uruskan. Sah. Yang keduanya ialah bapa ke atas. Kalau bapa meninggal, maka datuk dia tu ke atas tu. Kalau datuk meninggal, nenek. Kalau nenek meninggal, moyan. Datuk, nenek, moyan. Kalau moyan meninggal, moyin. Moyin pun dah tak ada dah. Barulah turun ke yang kedua. Maksud datuk ni, datuk belah bapa, bukan datuk belah ibu. Datuk belah bapa. Datuk belah ibu tidak menjadi wali yulma. Wali yulma ni bukan wali nikah. Wali yulma ni lah wali yang orang yang diberi kuasa. Wali ni mana kuasa? Power. Jadi wali ni merujuk kepada orang yang ada power. Tu panggil wali. Orang yang ada kuasa dalam akad nikah, dipanggil wali nikah. Orang yang ada kuasa dan mengurus harta, dipanggil wali yulma. Wali yulma pertama ialah bapa ke atas. Yang keduanya ialah wasi. Sebab tu sunat, orang yang ada anak belum balik, sunat dia wasiatkan kepada sesiapa, kalau dia bila-bila mati mengejut, ke orang ada wali yulma yang mengurus harta anak belum balik. Dia boleh wasi kepada sesiapa. Maksud wasi ni, orang yang diberi wasiat oleh bapa. Tu dipanggil wasi. Dia boleh wasiat kepada isteri dia. Kalau abang meninggal, tolong uruskan harta anak kita. Makna isteri dia sebagai wasi. Isteri dia lah yang akan mengeluarkan zakat anak yang belum balik. Isteri dia lah akan menguruskan harta anak-anak dia yang belum balik. Harta simpan di bank dan sebagainya. Ya, kedua. Kalau wasi pun tidak ada. Ya, Ustaz. Wali yulma, atas daripada bapa sebelum datuk, boleh kepada bapa saudara? Tak boleh. Ini yang akan orang panggil yang tersilap. Dia wali yulma, dia hanya bapa ke atas saja. Dia akan naik ke atas. Dia tak turun ke pada hawashi. Hawashi ni maknanya adik-beradik bapa. Tak. Dia hanya ke atas. Dia tak akan turun ke bawah dan dia tidak akan turun ke kiri kanan. Itu istilah di dalam munakahat. Dia ada 3. Pertamanya bapa ke atas, yang keduanya anak ke bawah, yang ketiganya hawashi. Hawashi maknanya adik-beradik. Jadi wali yulma dia hanya bapa ke atas. Dia tak akan turun ke adik-beradik dia. Bukan saja ke adik-beradik dia, bahkan dia tak akan berpindah kepada bapa datuk belah isteri. Ini belah ayah dia. Maksudnya bapa ke atas. Kalaulah bapa meninggal, anak tu dah yatim, maka kita tengok datuk dia. Datuk belah mana? Datuk bapa. Datuk arwah. Bukan datuk belah ibu dia. Belah ibu dia tidak akan menjadi wali. Sama ada wali nikah ataupun wali yulma. Jadi sekarang ni banyak isu-isunya ialah anak yatim ini diuruskan oleh bapa saudara dia. Urus kebajikan boleh. Tapi urus harta benda dan urus isu zakat tidak dibenarkan. Melainkan, sebab tu kena ada wasi. Melainkan bapa dia mewasiatkan kepada adik-beradik dia, kalau aku meninggal, tolonglah uruskan harta anak aku. Maka anak saudara dia ni diuruskan harta oleh bapa saudara dia. Okey, wasi. Yang ketiga ni pun dah tak termaktub dalam akta hari ni.
iaitu qadi. Ini antara bidang tugas qadi daerah. Qadi daerah. Jadi setiap daerah ni ada qadi. Memang kita pun buat cara Islamik punya cara. Setiap daerah kita ada qadi. Kita ada qadi Hulu Langat, kita ada qadi Gombok. Jadi setiap daerah itu qadi diberi kuasa oleh syarak untuk mengurus apa? Untuk mengurus harta anak belum balik. Jadi kena ada database qadi ni, dia ada lah sekarang ni pun memang dia orang buat. Dia orang ada database, cuma database itu kadang-kadang tidak dipegang oleh qadi, oleh imam. Sepatutnya dia kena dari sudut flow tu cantik lah. Bukan di imam yang pegang database ni, sampailah kepada qadi yang boleh pantau. Sebab tanggungjawab dia ialah qadi. Cuma qadi ni dia turunkan kuasa kepada imam-imam. Macam nikah lah. Nikah ini qadi sebenarnya yang dibenarkan, yang diberi kuasa oleh syarak untuk akad nikah. Bagi orang yang wali hakim. Tapi qadi ini memberikan kepada hakim, dia menurunkan kepada qadi, dan qadi menurunkan kuasa itu, wilayah itu kepada imam-imam. Begitu juga qadi daerah apabila diminta ataupun dirujuk oleh saudara bahawa anak yang baru kematian suami ini, baru kematian bapa ini tidak ada wasi dan datuknya dah tidak ada, maka qadi akan memberikan orang panggil memindahkan kuasa dia kepada sesiapa. Qadi kata tak apa, saya wakilkan kepada ibu dia untuk menguruskan harta. Maka berpindahlah qadi ini atau kuasa qadi ini kepada kuasa ibu. Jadi barulah ibu dia boleh keluarkan zakat dan ibu boleh mengurus harta anak belum balik. Tapi kena minta dulu dengan qadi. Baik. Settle. Itu waliul mal. Apa kita ulang agak panjang lebar sekali lagi kerana dia merupakan asas utama di dalam syarat sah penjual dan pembeli untuk terlibat dalam sistem muamalat. Ini merupakan syarat asas, iaitu ahli tabarruk. Adapun syarat kedua, ketiga, keempat, kelima dia agak mudah sahaja. Baik, kita terus kepada syarat yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. B, muka surat 6 kalau versi Jawi, cetakan Jawi muka surat 6, kalau Rumi muka surat 4, iaitu B ataupun ba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ba tiada dipaksa. Ini mudah saja. Tiada dipaksa. Syarat bagi penjual. Macam mana penjual dan pembeli nak sah? Kalau dia dah ahli tabarruk, dia dah balik, dia dah akil, dia dah rasyid, bukan bodoh dia ni, maka dia boleh terlibat dan jual beli. Tapi ingat, ada syarat yang lain. Apa dia syarat yang kedua? Tiada dipaksa, yakni tidak boleh dipaksa penjual atau pembeli dengan paksaan yang tidak sebenar. Dengar tu dia panggil qaid kepada paksa. Dengar tu dia qaid. Qaid kepada muqayyad dia adalah dipaksa tu. Tiada dipaksa, tiada dibenarkan oleh syarak untuk memaksa penjual atau pembeli. Paksa itu dengar. Dengar tu paksa macam mana? Dengar tiada sebenar. Maksudnya bukan paksaan yang dibenarkan oleh syarak. Kita akan belajar sekejap lagi. Ada paksaan yang dibenarkan oleh syarak. Sah. Syarak memaksa dia untuk jual. Tak haram. Dan sah transaksi tersebut. Tapi kalaulah situasi biasa, tidak dibenarkan untuk kita paksa penjual jual barang ini kepada aku. Kalau dia jual juga tidak sah transaksi tersebut. Tapi kena ingat, paksa menurut istilah agama. Ini kita kena tahu takrif. Darurat, tahu takrif. Terpaksa di sisi syarak. Jadi terpaksa ataupun darurah ini banyak yang kita kena tahu isu dan situasi dia. Kadang-kadang kita guna istilah ni tanpa kita tahu makna yang sebenar, kita ikut agak-agak kita, maka kita guna istilah. Kita kata apa? Kita kata terpaksa saya makan riba.
Tak boleh lari dah. Dia tak tahu apa makna terpaksa. Sedangkan dia kena tahu makna terpaksa tu apa dia. Sehingga dia terpaksa kena makan riba. Dan dia kena tahu terpaksa tu apa dia. Sehingga dia kena jual. Maka orang yang dipaksa jual ini, hukumnya ialah tidak sah. Apa dia paksa? Paksaan yang kata yang paksa di sini. Jadi kita akan bincang ada paksaan yang dibenarkan. Cuma kita kena tahu dulu paksa yang tidak sah. Apa maksud paksa? Paksa itu menurut syarak dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, iaitu yang kata paksa-paksa itu tidak, paksa ini menurut syarak, yang kata paksa itu tidak mampu. Dia ada dua panggil apa? Dua ciri yang kata paksa ini. Baru kita boleh panggil paksa. Pertamanya yang kata paksa ini, paksaan ini, iaitu kita tidak mampu untuk melawan. Tak mampu untuk melawan dan tidak ada ruang untuk menyelamatkan diri. Ada dua. Dua ni barulah dinamakan paksa menurut syarak. Baru nama darurah menurut syarak. Kalau tak menepati dua ciri ni, maka tidak dinamakan paksa. Tidak dinamakan paksa. Pertama apa dia? Yang kata paksa ini dia tak mampu melawan. Dia tidak ada kuasa untuk lawan. Orang yang paksa dia ni dia tak mampu lawan. Kalaulah budak kecil yang nak paksa kita, sekali kita terajan je, kita mampu lawan, tiba-tiba kita ikut, maka tidak dinamakan paksa. Kalau di dalam isu kita ni mudah sajalah. Mudah saja tu maksud apa? Maksudnya kalau paksa jual tak sah lah. Tapi kalau tak nama paksa, sah. Tu dia. Budak kecil tak dinamakan paksa. Kenapa? Kerana kita mampu lawan dia. Ataupun orang besar, tapi kita mampu lawan dia, kita kuat, dia lemah, tiba-tiba dia paksa, kita buat juga, sah jual beli. Kenapa? Kerana tidak dinamakan paksa yang sebenar. Kalau paksa sebenar tak sah jual beli. Ataupun yang nama paksa juga tidak ada ruang ataupun masa untuk menyelamatkan diri. Contoh macam mana? Ini dia panggil contoh yang popular yang disebut dalam kitab fiqh. Contohnya orang letak pistol di kepala kita dan kita tak mampu lawan, dan nak selamat diri tak boleh. Kenapa? Kerana segera dia kata, kalau tak jual motor ni kat aku tembak. Bila nak tembak? Sekarang. Tapi kalaulah besok baru aku tembak, kita sempat lari lagi, maka kita jual juga sah. Yang kata tak sah ini, paksa tu yang kata paksa apa? Tak mampu nak lawan dan juga tak ada ruang untuk selamat diri. Maka jualan itu tidak sah. Tapi kalau esok baru dia nak tembak kita, esok baru nak tangkap kita, esok baru nak cederakan kita, maka kita sempat lari lagi, tiba-tiba kita jual juga, sah jualan tersebut. Itu dipanggil paksa menurut syarak. Ada pun paksa rela, maka sah, lagi-lagilah sah. Kawan duk bodek kita, kawan duk kecek, kita jual lah, ambil lah, tolonglah support barang saya ni. Kita kata, kesian tengok penjual, belilah, niat dengan support. Maka sah jual beli dan ada pahala. Ini antara yang kita kena ingat. Amalan para ulama dalam bidang muamalah, kita kena tahu dia punya cara untuk hasilkan pahala. Sama juga dengan ibadat. Antara cara untuk kita tambah pahala di dalam sistem, di dalam transaksi jual beli, salah satu yang diajar oleh ulama ni, kita dah sebut sebelum daripada ni, ialah niat untuk support, untuk tolong. Dapat pahala asing. Bukan pahala diri semata-mata sah. Itu asas. Apabila sah, kita akad semata-mata sah, akad jual beli, itu dipanggil akad yang menghasilkan pahala. Yang kedua, niat yang asing. Ini untuk dapat pahala tambahan, kena ada niat yang asing.
Untuk dapat apa? Untuk dapat pahala tambahan daripada akad tersebut. Ini cara orang minda fiqh, minda yang menghasilkan pahala. Tu selalu kita sebut, dia panggil fiqh minda. Fiqh minda ni kalau dalam muamalat, kalau dalam sistem muamalat, dia kena tahu setiap perbuatan dia, setiap transaksi dia ini, nak kena tahu cara untuk dia tambah pahala sebanyak mungkin. Antara dia, kalaulah penjual, dia ada penjual, dia ada pembeli. Ni kita pembeli nak sebut. Kalau penjual, kita dah sebut sebelum daripada ni, pertama, semata-mata akad jual beli dia ada pahala. Yang kedua, niat berniaga itu kena tahu. Ini diajar oleh para ulama kita lebih daripada 7 niat. Kita pernah sebut 2-3 niat sebelum daripada ni, tapi tak cukup 7 lagi. Saya buat satu modul untuk modul perniagaan dalam Islam itu ada 7 ke 8. Saya kumpulkan niat berniaga dalam agama yang ulama ajar. Jadi kena niat, kenapa dia berniaga? Salah satu niat, contoh banyak niat dia. Salah satu niat dia ialah untuk beramal dengan muamalat. Ini satu. Kenapa dia terlibat dalam perniagaan? Untuk beramal dengan akad muamalat dan Islam. Kalau dia pembeli pun boleh beramal, ya. Peniaga lebih banyak dia boleh beramal akad-akad yang terhak kepada pembeli. Kalau pembeli dia lebih terhak, tetapi peniaga dia lebih banyak dia boleh beramal akad-akad muamalat. Itu satu contoh. Lagi niat dia untuk membantu ataupun untuk memberi manfaat kepada manusia ataupun orang lain barang yang dia jual. Itu kena niat. Ini disebut dalam kitab Taqriratus Sadidat. Dengan niat apa yang kata sunat transaksi antara sunat contoh sunat jual beli ni, iaitu menjual barang yang ada manfaat untuk orang lain. Tapi ulama sebut ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Mesti biniyati salihati. Mesti ada iza qaranaha apabila disertakan biniyati salihati, disertakan dengan niat yang baik, baru dapat pahala. Antara niat yang baik itu memberi manfaat, kebaikan benda yang kita jual. Itu antara niat. Banyak lagi niat. Itu 2 contoh yang kita sebut, iaitu niat untuk beramal dengan muamalat Islam. Yang keduanya niat untuk memberikan manfaat barang yang dia jual kepada orang lain. Untuk bantu. Walaupun dia jual makanan. Untuk bantu orang memudahkan dapat hajat, menunaikan keperluan orang lain. Walaupun makanan. Tapi kalau tidak ada niat, maka dia tidak ada pahala, dapat untung sahaja. Tu. Baik, kalau kita pembeli pula. Apa yang kita nak dapat pahala lebih daripada akad transaksi jual beli? Salah satu yang ulama ajar ialah kita niat untuk bantu peniaga. Ini dapat pahala lebih. Kalaulah peniaga tu berjaya, dia dapat keluar zakat, maka pahala zakat itu juga dapat kepada kita, kata para ulama. Ini dia punya rangkaian jauh. Kenapa? Kita niat nak bantu dia. Niat nak bantu dia. Umum. Kalaulah kita niat detail lagi nak bantu dia sehingga berjaya, kalau dia berjaya dia boleh sedekah dapat pahala pada saya, dia boleh keluar zakat perniagaan dapat pahala kepada saya, dia buat apa saja kebaikan dapat pahala kepada saya. Kenapa? Kerana ada sumbangan dan saham dalam kejayaan dia. Saya support dia. Tu kena ada niat support peniaga-peniaga Islam. Baik. Itu maksud dia. Maksud kita kata paksa rela. Dia duk pujuk kita. Kerana teknik close yang terakhir. Macam-macam teknik tak berjaya. Lah close terakhir, tolonglah support saya. Tu habis. Pergi dengan kawan-kawan, pergi dengan saudara mara. Kalau kawan tak tolong, siapa nak tolong lagi? Nak habiskan barang saya ni. Kalaulah saudara mara tak tolong, nak harap siapa lagi tolong? Belilah barang saya ni. Support saya. Kita pun kadang-kadang tuan-puan, orang datang pun rasa hati kita lain. Kan kita parking kereta.
Saya selalu parking tepi-tepi jalan, orang datang nak parking R&R macam-macam. Ada tolong Baban, tolonglah saya. Berapa ringgit ni? RM10. Boleh tolong. Kalau beratus kita pun lain juga. Kan? Kata tolonglah saya. Saya nak habis. Ada sikit lagi dah barang saya. Sebenarnya itu teknik dia je. Pergi dengan orang lain pun ada sikit lagi lah. Pergi dengan orang lain ada 10 orang pun semua. Dia skrip sama je. Itu skrip dia. Sikit lagi dia, saya nak habis. Saya nak balik ni, Ban. Saya nak balik awal. Abang tolonglah saya. Lepas tu dia pula pandai, dia tambah pula, abang tolong saya tolong doakan abang. Kita pun nak sangat doa dia. Jadi dapat pahala kita bantu dia, tolong dia, dapat 2 pahala. Akad jual beli 1, yang keduanya niat tolong dia itu dapat pahala. Baik. Tiada dipaksa penjual. Baik, settle. Itu maksud paksa, kena tahu. Tiada dipaksa penjual atau pembeli itu dengan tiada sebenar. Dengan tiada yang sebenar. Dari itu ni oleh kerana itu. Tiada sah akad. Kalau bahasa lama dia akan keluar maka lah. Ini dia dah bahasa baru. Jadi dia tak ambil grammar Arab tu dia tinggalkan. Dari itu tiada sah akad orang dipaksa. Kalau dalam kitab lama dia akan keluar maka tiada sah akad. Maka tu tafriq lah. Daripada tiada dipaksa, tak boleh dipaksa. Kalau dipaksa, keluarlah hukum. Tiada sah akad orang yang dipaksa menjual hartanya, tak sah itu dengan tiada sebenar. Yang kata tak sah itu, paksaan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebaliknya, ni. Kalaulah paksaan yang dibenarkan oleh syarak. Ni kita nak tengok contoh paksaan yang dibenarkan oleh syarak. Sebaliknya sah akad jika dipaksa dengan sebenar. Kita nak tahu siapa yang boleh paksa. Bukan mudah-mudah je paksa ni. Orang tertentu je boleh yang diberi kuasa oleh syarak untuk memaksa orang. Okey. Jika dipaksa dengan sebenar. Maksud sebenar ni paksaan yang dibenarkan oleh syarak. Bukan dibenarkan oleh orang lain. Bukan minta dengan kawan kita. Mana contoh dia paksaan ini sebenar, yang sah ni. Syarak benarkan. Seperti orang yang dipaksa oleh hakim. Hakim. Syarak ni memberi kuasa kepada qadi. Syarak memberi kuasa kepada qadi atau hakim. Dia sebenarnya hakim lah. Jadi hakim itu menurunkan kepada qadi. Qadi boleh paksa. Orang yang dipaksa oleh hakim menjual hartanya, harta orang itu kerana tujuan dia kerana membayar hutan seseorang itu. Dia ada 2 isu yang boleh dipaksa ni. Orang yang tak bayar hutan maka boleh dipaksa oleh hakim atau hakim memaksa untuk dia jual. Sah. Isu dia macam mana? Ada 2 isu. Isu dia Ali ni contoh dia. Ali berhutang dengan bakar. Apabila dia berhutang dengan bakar, sampai tempoh. Ini isu hutang kita kena tahu. Apabila berhutang, wajib menetapkan tempoh. Wajib menetapkan tempoh. Baru sah hutang. Kalau hutang yang tidak menetapkan tempoh, maka tidak sah hutang tersebut. Apabila sampai tempoh yang telah ditetapkan, wajib bakar ni bayar kepada Ali. Tiba-tiba bakar tak nak bayar. Sedangkan bakar ada harta, walaupun dia duit tak ada. Tapi harta ada. Maka bakar pun report kepada hakim, kepada qadi. Apabila dia report kepada qadi ataupun mahkamah syariah, maka qadi ataupun hakim ini memanggil Ali. Panggil Ali, maka cek Ali ni dia tak nak bayar. Kenapa? Dia kata tak ada duit. Baik, qadi boleh cek ada tak harta dia? Cek harta dia ada. Ada kereta dia 2-3 biji, motor dia pun ada, tanah dia pun banyak. Maka qadi boleh memaksa untuk Ali jual mana-mana harta dia, bayar kepada bakar. Bukan orang lain paksa. Orang lain tidak ada kuasa untuk memaksa. Yang ada kuasanya ialah
qadi ataupun hakim ataupun mahkamah, diputuskan di dalam mahkamah syariah, bukan magistrat. Okey. Jadi apabila qadi ini dia putuskan untuk ahli ini bayar, maka wajib ketika itu ahli ini jual. Itu dia panggil paksaan yang sah. Paksa ni, siapa yang paksa? Hakim paksa ahli ini untuk jual harta dia, ambil duit itu, bayar hautan kepada bakar. Itu dipanggil isu sah. Hakim memaksa orang yang tak nak bayar hutang supaya jual barang dia, bayar hutang. Sah. Baik, isu hutang ni, ini isu tambahan. Hutang ini dia ada dua istilah. Dua istilah yang kita kena ingat. Istilah pertama, nama dalam bahasa Arab atau dalam bahasa muamalah, hutang ini ada dua. Pertama, qardi, kita akan bincang dalam bab qardi. Yang kedua dipanggil dain. Ad-dain. Jadi hutang ada dua jenis hutang. Pertamanya dipanggil dain muajjal, hutang yang belum sampai tempoh bayar. Itu dipanggil dain muajjal. Dain muajjal ni hutang yang belum sampai tempoh bayar. Yang kedua, nama dia adalah ad-dain halun, hutang yang cash, kalau bahasa simple. Ini kita kalau tak tahu istilah ni, dia akan pelik belajar. Kita Arab ataupun Melayu sama je. Macam mana hutang yang cash? Sedangkan hutang, tapi nama hutang cash. Ataupun dia panggil hutang yang hal, dain hal. Maknanya hutang yang sampai tempoh bayar. Tu mana hutang cash. Hutang yang hal ni, hutang yang sampai tempoh bayar. Tu dia panggil hutang yang hal. Maka wajib hukum dia bayar segera. Tak boleh tangguh. Tapi kalau hutang yang pertama, dia panggil hutang yang muajjal, hutang yang belum sampai tempoh wajib bayar, hukum dia sunat bayar segera, tak wajib. Itu kena tahu hukum. Sunat bayar segera. Memang hukum hutang wajib bayar, tetapi bukan segera. Ini kena tahu hukum. Orang kata hutang wajib bayar, ya. Tapi wajib bayar apabila sampai tempoh dia. Tempoh yang dijanjikan bila? 30 hari bulan. Setiap 30 hari bulan kena bayar hutang. Maka 30 hari bulan tu wajib bayar. Kalau sebelum 30, dia panggil sunat bayar. Apa maksud sunat bayar? Sunat menyegerakan bayar hutang walaupun belum sampai tempoh yang dijanjikan. Maksudnya ada dua pahala. Pahala pertama, pahala wajib tetap dapat. Yang kedua, pahala sunat menyegerakan. Tu sunat segera. Contohlah, kita tiap-tiap bulan hutangan kita banyak. Ada hutangan rumah, ada hutangan kereta, hutangan peribadi. Maka 30 hari bulan itu tempoh wajib bayar. Maka kita bayar awal, dapat 2 pahala. Contohlah kita bayar 28, kita dah bayar 27, dah bayar 25 bayar. Kenapa bayar awal, Ji? Saya takut terlupa, Ustaz. Mudah, settlekan awal, mudah. Tak dapat pahala sunat lah. Kerana itu untuk memudahkan urusan dia. Tapi kalau dia niat, kenapa bayar awal? Kerana nak pahala sunat. Sunat menyegerakan bayar hutang. Wajib bayar hutang apabila tempoh sampai. Wajib apa? Wajib segera. Tak boleh tangguh. Selagi dia tangguh, selagi haram. Selagi tangguh, lagi haram. Tak boleh tangguh. Kenapa? Kerana hutang ini wajib bayar. Bila? Apabila sampai tempoh yang dijanjikan. Tiba-tiba tempoh dijanjikan dah sampai, tapi dia sengaja delay, haram. Melainkan dia delay kerana dia tak mampu. Itu tak haram. Apabila dia tak mampu bayar pada hari yang sama, tak haram kata dia. Bahkan sunat ke atas orang yang memberi hutang. Sunat apa dia? Sunat untuk dia memberi kelonggaran, memanjangkan tempoh bayar. Sunat panjangkan tempoh bayar. Renew balik kita panggil. Renew balik. Dapat pahala. Sunat ke atas orang yang memberi hutang. Jadi orang yang memberi hutang ni pahala dia sangat besar berbanding dengan orang yang bayar hutang. Bayar hutang wajib. Itu antara dia panggil kaedah, terkeluar dalam kaedah.
Kita belajar kaedah dia ni dalam usul fiqh. Kaedah dia, tiap-tiap ibadat wajib lebih besar pahala daripada ibadat sunat. Melainkan beberapa isu. Antara isu dia banyak. Beberapa ni di sini banyak. Antaranya ialah 3 benda asas. Selain daripada benda lain. Pertama, isu memberi salam. Memberi salam wajib, menjawab salam sunat. Maka 2 ni pahala besar yang mana? Pahala besar jawab. Walaupun jawab tu, pahala besar beri. Walaupun beri itu sunat, jawab itu wajib. Maka yang memberi yang sunat itu lebih besar pahala daripada yang menjawab itu wajib. Ini terkeluar daripada kaedah am dia panggil. Yang kedua, isu sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah, hukum dia qaul mu'tamad, hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka di sini sepatutnya fardu ain dengan fardu kifayah lebih besar nilai pahala dia adalah fardu ain. Tetapi di sini terkeluar. Di sini fardu kifayah bagi orang yang mendirikan sembahyang jemaah, fardu kifayah lebih besar pahala dia. Kenapa? Kerana dia membantu orang lain yang tak datang. Contohlah dalam taman dia ni ada 4 orang saja. 100 orang tak datang tu. Gugur. Kerana fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka pahala dia yang membantu orang lain yang datang sembahyang di rumah, maka dia lebih besar nilai pahala berbanding dengan fardu ain. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, yang terkeluar daripada kaedah ini, ialah orang yang memberi hutan ialah sunat, yang membayar hutan wajib. Tapi nilai dia memberi yang sunat itu lebih tinggi nilai berbanding wajib membayar. Bayar tu wajib, dapat pahala wajib. Memberi itu sunat, dapat pahala sunat. Tapi nilai wajib dan sunat ini, nilai sunat itu lebih tinggi, lebih besar daripada wajib. Itu dia terkeluar daripada kaedah yang asas. Banyak orang sewa. Orang baju sewa kan. Penyewa banyak tangguh. Penyewa delay, penyewa tangguh. Jadi itu bayar sewa. Bayar sewa ni kita akan bincangkan datang. Sewa ini dia termasuk dalam jual beli, tetapi nama ditukar. Dia panggil bai'ul manfaat. Jual beli manfaat. Jual beli manfaat ni ditukar nama dia kepada sewa. Dia panggil apa? Kita panggil sewa. Nama sebenar dia ialah jual beli manfaat. Jadi asal dianya sewa ini sebelum dia guna itu, dia kena bayar awal bulan. Jadi kita nak sewa rumah ni per bulan ataupun per tahun. Sah boleh. Boleh akad bulanan, boleh akad tahun. Cuma ada khilaf di situ. Ada muktamad kata muktamadnya kena akad bulan. Tapi ada segelintir ulama kata sah akad tahun. Jadi akad bulan, maksudnya bayar per bulan. Jadi bayar bulan, kena bayar dulu, baru duduk. Ada dia tangguh, duduk dulu. Duduk dulu, tak bayar-bayar lagi. Lebih daripada tempoh. Ini bukan hutang ni. Ini sewa. Dia sepatut kena bayar dululah. Barulah dia boleh guna manfaat itu. Tiba-tiba dia tak bayar. Maka kalau reda daripada penyewa, sah. Tak haram dia duduk tu. Tapi kalau tak reda, maka haramlah. Wajib dia kena bayar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, cerita. Jadi istilah-istilah yang telah kita sebut tadi. Kalau tulisannya, ni 3 istilah asas dalam hutan. 1, dia panggil dain. Dain muajjal. Boleh buat lillah ataupun tak boleh. Muajjal. Dain muajjal. Yang kedua, dain yanhal. Yang ni pun boleh buat lillah lah. Dain hal, dain muajjal. Yang ni, dain hal ni dia panggil hutang yang sampai tempoh. Sampai tempoh bayar.
Yang ni wajib, status dia wajib segera. Yang ni dain muajjal, belum sampai tempoh. Belum sampai tempoh. Hukum dia sunat. Yang ni sunat bayar awal, yang ni wajib bayar. Ada satu lagi istilah, ini di restoran yang kita dah sebut bulan sebelum ni, iaitu dia panggil dhamanun. Dhamanun dain. Ini istilah. Ataupun dipanggil dhamanun mutlafun. Sama je dua ni. Ni dalam istilah hutan. Apabila kita tahu istilah ini, kita akan belajar Jawi dan belajar kitab Arab lagi mudah. Dhamanud dain dan dhamanun mutlafun. Dhamanud dain dengan dhamanun mutlafun, maksud dia kita membayar ganti rugi, bayar hutang panggil. Ini merujuk kepada bayar hutang. Itu merujuk kepada nama hutang. Dain ni nama hutang. Kalau yang ni merujuk kepada bayaran. Contoh, dhamanud dain, bayaran ganti rugi ataupun bayaran hutang. Contoh, kita pergi ke contoh di restoran. Ini penting ni. Kadang-kadang kita, kalau kita tak praktis, memang tak jadilah. Memang kita akan bedal tanpa kita niat apa pun. Kita dah terbiasa dengan cara konvensional. Terbiasa dengan zaman jahiliah. Jadi kita beza belajar muamalat ni supaya kita nak keluar daripada budaya jahiliah kita. Budaya yang terlibat dalam sistem muamalat tanpa ada akad. Ini penting. Sama ada orang yang orang panggil apa? Dia tak kira, tak kira siapa pun. Asalkan dia tak cakna, dia tak fokus, maka dia akan jadi benda ni. Akan jadi apa? Akan jadi budaya jahiliah. Tak kira agamawan ataupun tidak. Bukan kata, oh dia tu apa nama ni, tok guru tu. Tok guru pun kalau dia jual beli tidak ada akad, sama saja. Bukan makna apabila dia tok guru, tak ada akad, tak haram. Tak, sama saja. Jadi sebab tu kita kena alert dengan situasi ni. Akhir zaman ni kita dah banyak meninggalkan hukum-hukum agama. Apabila kita pergi di restoran, kita dah ajar sebelum ni ada 4 ataupun 5 akad yang kita boleh implement. Satunya ialah akad hutang. Satunya akad hutang. Cara dia kita dah sebut. Cara dia apabila barang makanan itu sampai kepada kita, kita tak nak guna bayar cash, tak nak guna jual beli cash, tak nak guna jual beli hutang. Tak nak guna jual beli hutang. Kalau guna jual beli hutang, kena suruh kira dulu, kemudian akad jual beli hutang. Cash pun tak nak, kerana kena suruh dia kira dulu baru bayar. Tak nak juga, lambat kita nak makan segera. Dah tak sabar dah, lapar dah ni, nak bedah terus. Maka kita nak guna akad yang ketiga. Apa dia akad ketiga? Akad hutang. Akad hutang ni boleh digunakan dengan 2 cara. Pertama, sahreh. Sahreh ni apa? Tokey, saya hutangkan dulu. Kalau dia terkejut, maka kita guna cara yang kedua, kinayah. Kinayah ni ada 2 cara. Pertama, lafaz, ada lafaz. Lafaz tu, tokey, saya makan dulu, sekejap lagi saya bayar. Dalam hati kita bayar hutang lah. Itu kinayah. Tapi kita tak nak juga kinayah ada lafaz. Kita nak senyap. Ada 2. Kinayah yang kedua ni, kata ulama, senyap tanpa lafaz, tapi ada niat, termasuk kinayah. Apa dia? Niat aku milik nasi ini dan air ini secara hutang. Itu niat dia. Aku milik air ini dan nasi ini secara hutang. Sebelum kita makan tu, biasa kita minum dulu. Baru teringat, teringat ni minum dah, bedah dah. Lepas tu apa nak kira macam mana? Bayar. Cina pun bayar. Bayar, orang lain pun bayar. Bukan kira Cina, India, kira agama. Cina pun Islam, India pun dia Islam. Tak kira lah bangsa, kira agama. Kalaulah kita makan dulu, belum kita milik, maka dia haram. Kena milik terlebih dahulu, baru kita guna. Jadi kita milik apa? Niat aku milik air ini dan nasi ini secara hutang. Baik, apabila kita nak bayar apa dia? Bayar hutang. Ini nama dia. Ketika bayar tu, niat saja dalam hati kita, tanya, tokey berapa saya makan tadi? Maksudnya kita nak bayar hutang.
Berapa nilai saya bayar? Kerana hutang boleh dibayar dengan dua cara. Pertama, bayar dengan benda yang kita makan. Nasi, bayar nasi. Air, bayar air yang seumpama. Yang keduanya lah, boleh dibayar dengan nilai yang setanding. Nilai yang sama dengan benda yang kita makan. Kalau tanya, Tokek, nasi saya makan tadi berapa nilai dia? Air yang saya makan tadi berapa nilai? Dia kata total semuanya adalah RM15. Maka RM15 kita hulur kepada dia niat bayar hutang. Dipanggil apa? Dhamanu mutlafun. Hutang mutlaf. Bayaran mutlaf. Mutlaf ni apa? Ganti rugi yang benda yang telah kita luput. Mutlafun ni benda yang telah kita luputkan. Benda yang telah kita guna. Itu dipanggil mutlaf. Ganti rugi barang ataupun dipanggil bayaran hutang yang telah kita terguna. Dipanggil dhamanu dain, bayaran. Dhaman ni bayaran. Dain ni hutang. Yang ni bayaran hutang. Dhaman ni bayaran. Mutlaf ni yang telah kita gunakan. Itu istilah dia. Ada dhamanul aqdi, nak akan datang kita akan belajar dalam bab qabah, istilah-istilah tersebut supaya kita bertemu kita Arab, kita baca kita Arab, kita akan faham istilah. Sebab agak sukar untuk memahami isu dalam fiqh ini apabila istilah itu kita tak kurang jelas. Kita payah nak nampak isu. Tapi kalau kita setiap istilah tu kita faham, maka kita lebih clear isu dia. Beza. Apabila mula kita Arab, dia panggil dhamanud dain. Tengok kita Arab, dhamanu mutlaf. Apa beza dua ni? Sama. Baik, serta. Okey, tengok isu yang kedua, contoh yang kedua. Yang kata sah dipaksa. Ada dua isu, contoh di sini. Dua contoh di sini. Contoh yang pertamanya ialah, hakim boleh memaksa orang yang tak nak bayar hutang jual barang dia dan bayar hutang. Sah. Apa yang sah itu? Sah paksaan. Boleh kita paksa. Walaupun dia tak nak jual. Jualan tersebut ataupun paksaan tersebut sah. Sama macam, contoh yang kedua. Sama macam orang yang dipaksa dengan sebenar. Ni paksa yang sebenar. Orang yang ada padanya makanan. Ini isu yang kedua sah. Dalam kurungan dia buat orang yang menyorokkan makanan. Ini akan datang kita akan belajar tajuk ni. Antara jual beli haram. Iaitu makanan ihtikar dia panggil. Ihtikar ni makanan asasi. Kalau tempat kita ni seperti beras. Tempat kita. Beras, gandum. Dan telah ditambah beberapa jenis barang oleh kerajaan. Maka Islam ini dia memberi kuasa juga kepada pihak kerajaan di dalam isu-isu tertentu. Maka boleh diambil kira. Apabila kerajaan menamakan beras, menamakan minyak dan juga telur sebagai barang asasi ataupun sebagai barang ihtikar, barang yang tidak boleh naikkan harga, maka kita kena ikut arahan. Asalnya apa panggil apa? Asalnya kita boleh tak menjadi haram untuk kita tetapkan harga. Tak perlu kita terikat dengan mana-mana. Contohnya, kita boleh naikkan berapa puluh kali ganda harga beras. Tapi oleh kerana kerajaan ini, dia menetapkan bahawa beras itu makanan asasi dan jadi barangan kawalan. Tak boleh naikkan sesuka hati, maka kita terpaksa akur. Baik. Contoh macam mana? Orang yang ada makanan asas, ada beras contoh dia, yang diperlukan oleh manusia. Ketika itu, ada orang perlu kerana berlaku situasi ataupun zaman kemelesitan, orang panggil apa? Kemelesitan ekonomi sehingga terpaksa dicatukan makanan. Ini akan berlaku. Ahli falak dah meramal, kita kena jaga-jaga. Akan bakal berlaku zaman bukan saja kemelesitan ekonomi, tetapi orang panggil apa? Berlakunya penyatuan ataupun orang panggil apa? Catu barangan. Maksudnya makanan asasi tak cukup. Kalau kita beras tak cukup. Apabila beras tak cukup, maka orang nak kepada beras, permintaan sangat tinggi. Permintaan lebih tinggi. Apabila permintaan lebih tinggi, menyebabkan ketika itu ada orang yang dia simpan stok yang banyak. Apabila dia simpan stok banyak, dia tak nak jual.
maka ketika itu boleh hakim memaksa untuk dijual. Sah paksaan tersebut. Asalnya tak boleh paksa. Kalau paksa tak sah. Tapi situasi ini, situasi saat berlakunya isu makanan asasi habis, orang lain perlu. Orang lain perlu sedangkan dia menyimpan stok yang banyak. Maksud stok banyak ni apa? Yang boleh paksa ni, iaitu stok lebih daripada keperluan dia dan keluarga dia, kira keperluan dalam masa setahun. Tu banyak. Maksudnya kita bukanlah mudah-mudah untuk paksa dia. Kalaulah dia ada barangan untuk stok, tapi stok itu tak sampai pun setahun, tak boleh paksa dia. Kena lebih daripada stok dia dan keluarga dia setahun. Lebih daripada setahun, yang lebih itu boleh dijual. Boleh dipaksa oleh kerajaan untuk menjual stok yang lebih. Bukan lebih untuk sehari, tidak. Bukan lebih untuk sebulan. Lebih untuk setahun. Tu. Sama macam orang dipaksa dengan sebenar. Orang ada padanya pada orang itu makanan. Makanan yang diperlu oleh manusia. Dipaksa oleh hakim menjual pada yang lebih dari hajatnya. Jual itu stok yang lebih daripada keperluannya. Stok lebih itu untuk setahun. Bukanlah dia ada stok nampak banyak satu satu gudan stok beras dia. Tapi kira-kiranya hanya boleh untuk makanan diri dia dan keluarga dia dalam tempoh 9 bulan saja. Tak boleh paksa dia. Paksa juga tak sah jualan tersebut. Ni. Jadi ada syarat untuk kerajaan paksa dia. Syarat dia mestilah orang lain tu berhajat, tak dapat nak cari stok kat lain. Yang kedua, mestilah stok yang dia itu lebih daripada kadar keperluan dia dalam tempoh setahun. Baru boleh, kerajaan boleh paksa dia. Kita hari ni tak simpan stok sebab kita mewah. Kena ke zaman apabila Allah Ta'ala tarik saja rezeki kita, beras habis di Malaysia, nak import pun tak boleh, PKP. Nak buat ladan, nak buat kebun sendiri, nak buat kebun kat mana? Di bumbung, takkan nak buat atas bumbung. Zaman Sanusi Junid aja boleh buat padi atas bumbung di Kedah dulu. Ini berlakulah situasi sangat genting yang disebut oleh para ulama, iaitu manusia akan hidup pada zaman yang Allah Ta'ala tarik nikmat makanan asasi, walaupun duit banyak tapi tak boleh nak beli beras. Kenapa? Kerana beras tak cukup. Kenapa? Malaysia tak boleh nak bekalkan beras. Nak import, nak ekspor, nak import daripada Thailand tak boleh. Nak import daripada negara lain juga tak boleh. Apabila saat tak boleh nak import, maka bekalan kita tak cukup untuk support seluruh Malaysia. Ketika itu berlakulah zaman yang disebut zaman Allah Ta'ala hilangkan nikmat makanan asasi yang diperlukan oleh kita. Maka situasi ini akan berlaku. Situasi apa? Ada orang yang simpan stok banyak. Untuk berapa stok dia ni? Untuk 2 tahun, 3 tahun. Maka kalaulah tengok dia stok dia boleh 2 tahun, maka boleh paksa dia. Kita hari ni tak simpan. Dulu aja buat. Dulu, zaman saya kanak-kanak kecil dulu, sempak lagi. Setiap rumah di kampung, dia ada, dia panggil, rumah kecil tu. Rumah kecil. Kalau kita sekarang ni store lah. Belakang rumah dia akan ada rumah asin. Rumah kecil. Belakang rumah untuk simpan apa? Untuk simpan padi. Padi yang belum diproses jadi beras. Bangsa kecil. Bangsa kecil dia buat. Dia ada nama dia, saya lupa dah. Lama tinggal Kelantan. Lupa dah dialek-dialek. Bahasa pun lupa. Kalau bahasa-bahasa yang bahasa Kelantan yang orang panggil dialek-dialek yang pelik-pelik sikit tu kan. Dalam-dalam tu dah lupa dah. Sama juga dengan ilmu. Bahasa akan pupus setiap hari tanpa digunakan dia, dan ilmu akan hilang apabila tidak diamalkan. Sebab tu kita belajar, kita kena amal. Dua benda ilmu hilang. Pertamanya tak belajar, ilmu akan hilang. Yang keduanya ilmu hilang dengan tak beramal. Orang belajar tapi dia tak amal. Assalamualaikum. Dia belajar tata cara memberi salam, tapi dia amal fail. Kalau suruh dia baca salam, cantik dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam dalam solat cantik. Sebab dia belajar. Jangan duk tanya tak belajar tu. Dalam solat pun fail.
Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Awal-awal lagi. Balik awal lagi. Tapi ni orang yang belajar ni. Orang belajar bagi salam dalam solat betul. Kenapa? Kerana dia jaga, dia cakna, dia alert. Tapi cuba tengok dia bagi salam di luar daripada sembahyang, fail juga. Kenapa? Kerana dia tak beramal. Pupuh hilang ilmu apabila dia tak beramal. Dua cara ilmu hilang. Jadi kita ni kena jaga dua-dua. Lepas tu Allah Ta'ala kata, cara untuk Allah Ta'ala jaga ilmu syarak daripada terangkah, daripada Allah pupuhkan, Allah hidupkan dua golongan ini. Akan ada sampai kiamat. Kalau Allah Ta'ala tak hidupkan dua golongan ini, maka ketika itu kiamat. Tibalah masa untuk kiamat. Pertamanya ialah golongan minoriti. Ni golongan minoriti ni golongan yang menghabiskan masa dia untuk belajar ilmu syarak. Ini minoriti, bukan majoriti dah. Yang kedua apa dia? Yang kedua, golongan yang belajar ilmu syarak yang minoriti ini, dia beramal. Jadi, syarak akan hidup di lapangan. Ilmu ataupun hukum akan berada di lapangan. Bukan berada dalam dada dia saja, bukan berada dalam kitab saja, tapi hidup di lapangan. Maksud hidup di lapangan, orang beri salam cara syarak, orang berkirim salam cara syarak, orang memberi hadiah, memberi hebah cara muamalah Islam. Itu dipanggil hukum syarak tertegak di lapangan. Baik. Sebab itulah dia syarat, Tuan Guru saya selalu sebut. Ada lebih kurang 7 ke 8 niat belajar dalam agama yang disebut di dalam kitab Ta'lim Muta'allin fi Tariqat Ta'lum. Salah satunya ialah kita kena niat belajar ini salah satu cara untuk mempertahankan ilmu syarak. Niat dia untuk mempertahankan ilmu syarak. Banyak niat dia. Kena kumpulkan niat itu. Semata-mata niat yang paling tinggi ialah semata-mata kerana Allah Ta'ala lah. Itu niat paling tinggi. Semata-mata niat kerana Allah. Tapi ada niat lain yang mesti kita jaga. Kenapa belajar ilmu syarak sangat ni? Tak ada masa pun, sempatkan masa juga. Kerana salah satu sebab, kalau akulah tak jaga, nak harapkan siapa lagi untuk mempertahankan syariat. Kerana kita ni termasuk orang berjuang ni. Walaupun tak takbir. Orang berjuang ni. Takbir tu takbir jugalah. Kena orang berjuang. Maksud apa? Berjuang menegakkan hukum. Kita cuba nak tegakkan hukum dalam diri kita. Tok Guru saya ni, dia antara orang yang buka minda fiqah. Apabila dia mengajar, banyak dia ulang benda yang sama je. Barulah dia fresh. Kadang-kadang, permulaan tu saya kata, kenapa Tok Guru banyak benda yang sama dia ulang? Rupanya untuk membina, dia panggil minda kita yang sentiasa fresh. Menyebabkan kita ni tak perlu hafal dan kita sentiasa subur, sentiasa nampak benda tu. Antaranya lah niat belajar. Dia ulang benda yang sama. Jaga niat semata-mata kerana Allah Ta'ala, niat untuk menjaga hukum syarak, niat untuk beramal dengan hukum syarak, niat untuk menyebarkan ilmu syarak. Tapi kena betul lah benda tu, poin-poin dia tu. Orang ini niat juga untuk mengajar YouTube. Tuan-puan, dia belajar YouTube. Orang kata, kenapa belajar YouTube ni? Pergilah belajar telaki. Dia kata tak sempat telaki. Lepas tu belajar YouTube lah. Belajar di YouTube lah, dia kata sempat juga mengajar. Rupanya dia tak pernah terlibat dalam pengajian secara formal. Ini ada muncul ni. Ni golongan yang atas, golongan yang bukan level wahidan. Tapi seangkatan juga, cuma dia ni tak teruk sangat. Sebab apa? Sebab dia belajar betul dengan guru dalam YouTube. Dia ambil lah Ustaz Wan Junaidi, antara guru-guru yang hebat. Belajar, khatam kitab, lalu dia pun mengajar. Tanya guru dia, memang tidak ada satu guru pun yang formal. Maksud yang formal yang dia ambil secara berdepan. Adakah salah? Tak salah. Cuma dia kena ada juga guru yang formal. Yang YouTube itu tambahan. Bukan salah belajar YouTube, tak salah belajar YouTube. Tapi kena ada guru yang formal. Dan guru YouTube kita itu sebagai support saja. Meramaikan, menambahkan maklumat-maklumat kita, kita dengar YouTube. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak ada guru yang formal, tidak ada guru kita yang asli, menyebabkan
istilah-istilah yang dalam YouTube kita dengar dan kita tak faham betul-betul. Kita just copy paste saja. Kita tak boleh nak hurai. Tapi kalau kita dah belajar secara formal, kita ada guru, kita tahu, kita tanya, dan untuk tambah kita boleh belajar dalam YouTube. Kita tambah, kita boleh dengar. Cuma saya sebut spesifik. Ni spesifik dia tak, memang dia tak mengaji mana-mana pondok pun, dan dia tak ikut orang panggil apa secara formal macam kita ni pun. Cuma dia sempat mengaji di rumah. Sempat. Memang dia tak ada kerja lain. Ada spesifik ni tuan-puan, dia tak ada kerja lain. Daripada pagi sampai malam, sehari tu, ada YouTube saja, malam dia mengajar. Ni bukan, ni spesifik Wahizan juga. Cuma nampak elok sikit. Wahizan ni teruk sangat. Tapi walaupun elok, dia akan ada ketempangan. Ini kena follow adab yang ulama tinggal. Kalau tak follow adab, dia akan ada ketempangan. Sebab apa? Sebab cara dia faham itu, dia akan cuba mengolah sendiri. Dia andaian sendiri, cara dia olah. Itu bahaya. Baik. Sambung. Okey, settle. Itu dinamakan isu yang kedua yang sah dipaksa oleh hakim apabila berlakunya zaman kemelesetan ekonomi sehinggalah berlakunya orang panggil ketidakcukupan makanan asasi, maka boleh dipaksa ketika itu. Baik, kesimpulan, sah jualan orang yang menjualkan harta orang lain. Ni kesimpulan ni dia nak cerita. Kalaulah paksa yang sah, yang sebenar itu sah, walaupun bukan harta dia, tapi dipaksa oleh kerajaan memaksa orang tertentu menjualkan harta sendiri sah. Lebih-lebih lagi lah kalaulah tuan memaksa untuk jual hartanya. Itu lagilah sah. Ini. Sah jualan orang yang menjualkan harta orang lain. Orang lain tu yang memaksa ia seseorang itu menjualkannya kan hartanya. Ini dalam kitab Arab sama je dia terjemah. Sebab tu kalau tak tahu isu ni memang tak faham. Dia dalam kitab Arab dan kitab Melayu, terutama Mata'ul Badrain, dia panggil statement dia umum. Kita kena faham. Ni kalau baca sendiri memang tak nampak lah. Isu ni sebenarnya, dia nak cerita apa? Dia nak cerita kita memaksa orang lain jual harta kita. Lagi sah. Itu isu je. Kalaulah kerajaan paksa sah, situasi tertentu, bukan harta kerajaan, bukan harta hakim, tapi situasi tertentu syarak membenarkan untuk hakim memaksa orang jual harta dia. Harta siapa? Harta orang itu, bukan harta kerajaan. Apatah lagi kalau orang itu memaksa orang lain untuk menjual hartanya, lagi sah. Kenapa? Kerana harta dia. Dia jual sendiri pun sah, sah dia paksa orang lain jual, lagi sah. Isu dia macam mana? Isu dia tak nyatakan di sini, iaitu kita ada orang pinjam motor kita. Ni ada ramai ni. Perangai jenis berhutang tak nak bayar, pinjam tak nak hantar. Bukan zaman sekarang, zaman jahiliah dulu pun ada dah. Dia berterusan tradisi berhutang tak nak bayar dengan pinjam barang tak nak hantar. Buat perangai barang dia. Sampai hilang barang tu. Pinjam apa? Cangkul. Motor tu tak ada lah benda besar. Dia hantar juga lah lambat pun. Pinjam cangkul kita. Jiran pinjam cangkul sampai hilang. Kita pun lupa dah. Cari-cari mana cangkul belakang rumah. Tak jumpa-jumpa. Rupanya jiran pinjam. Tanya jiran, dia kata saya pun tak tahu dah letak kat mana. Lupa nak hantar. Tengok tak? Ini dia panggil haram. Haram meminjam harta orang, tak hantar. Walaupun tuan dia tak minta, wajib hantar. Tapi tak hantar, haram. Banyak kes ni, pinjam gaji hilang, tak hantar, pinjam cangkul hilang, tak hantar. Banyak benda-benda muamalat yang kecil-kecil tetapi tak nampak kecil. Kita tak nampak benda kecil, tapi benda ni besar dan agama. Sebelum saya lupa, antara benda yang kecil, yang besar dan agama, kita buat benda haram. Ni Pak Haji duk buat ni. Kena jaga sebab maruah kita. Kita belajar agama, tiba-tiba kita buat juga, memang sangat-sangat buruk akhlak kita. Tapi kita, kerana benda tu kita tak perasan, kita buat juga. Kita pergi masjid,
ataupun surau, ataupun di mana saja, di rumah orang pun sama, ada kasut dan selipar yang telah diletakkan khusus. Dah letak dah cantik dah dia parking. Tiba-tiba kita nak letak selipar kita kuih selipar orang. Haram. Termasuk merampah hak orang lain. Ini dibincang dalam muamalat, kita akan bincang akan datang, tajuk ghasab, tajuk merampas. Ada dua isu di sini. Atas masjid ni berlaku rampasan ni banyak. Isu permulaan merampas ialah dia tak rampah atas lagi, dia rampah di bawah. Rampah hak orang lain, iaitu dia mengambil, dia menolak selipar yang orang dah parking tepi masjid elok. Kita sampai awal, kita letak selipar tak haram. Sah kita letak di mana-mana, kawasan masjid dan surau. Boleh, kita nak letak atas rak pun boleh, nak letak bawah pun boleh. Sah. Tiba-tiba kita nak letak selipar kita tak muat. Dia orang kita kan, dia nak mudah. Kalau boleh nak bawa selipar tak atas masjid tu. Macam parking tu. Kalau boleh nak parking depan masjid tu. Keluar parking terus semayang. Parking tempat ceramah. Parking penceramah. Hantar tempat penceramah. Tu pun haram. Saya selalu sebut. Tempat dah lah kita mengajar muamalah. Datang-datang orang lain bedah tempat kita. Pusing merata. Tak kira lah siapa bedah tempat kita. Dah dia tulis dah tempat penceramah. Haram orang lain pergi parking tempat tu. Kenapa? Itu bukan hak tempat kita. Yang kata boleh parking di mana-mana, kerana apa? Kerana masjid dan surau itu termasuk mubah, termasuk benda yang boleh diparking di mana-mana, melainkan tempat yang telah diperuntukkan, itu haram. Contoh tempat EJK, tempat imam, dia dah tulis siap. Tulis itulah kita dah bincang bulan lepas, dinamakan qarinah zahirah. Qarinah zahirah ni apa dia? Penanda, penunjuk yang jelas bahawa wajib ikut penunjuk itu. Kita dah bincang minggu lepas. Penanda qarinah zahirah ni. Dan muamalat kena alert benda-benda macam ni. Kalau dia dah tunjuk parking penceramah, orang lain tak boleh. Melainkan penceramah. Kalau dia tulis kaki tangan. Untuk kaki tangan saja, dia pergi buat melawak. Buat loya buruk. Dia kata, aku pun ada kaki dan tangan, boleh parking sini. Itu untuk kaki tangan masjid saja. Maksudnya untuk EJK saja. Kalau kita bukan EJK, tak boleh parking. Parking tempat lain. Oh, dia kata ini tanah masjid semua. Mana ada tanah Tok Imam? Mana ada tanah penceramah? Semua boleh parking. Pandai buat hujah. Tu hujah-hujah kita. Baik, kembali balik. Satu, rampasan pertama dia buat benda haram sebelum dia naik masjid, iaitu dia kepok kasut orang, dia kuih kasut orang, dia letak kasut dia, haram. Ulama' ni hati-hati, nak pijak atas kasut orang pun ulama' jaga hati-hati. Ni jaga, elok. Tapi terpaksa kena pijak juga, tak boleh, tak apalah, kena nak lalu tak boleh kot celah-celah. Tapi kalau boleh lalu kot celah-celah tu, tak perlu pijak kasut orang, jangan cuba pijak kasut orang, itu harta orang. Tapi oleh kerana terpaksa pijak juga kasut orang, banyak sangat kasut ni, hari Jumaat sekejap lagi ni, nak pijak kasut orang ni. Tak ada luar ruang kosong, terpaksa pijak juga, terpaksa. Kenapa? Kerana kalau tak pijak kasut dia, tak boleh nak sampai. Tapi kalau ada laluan-laluan, tak perlu pijak harta orang. Tak perlu sentuh pun harta orang. Tu kena alert dengan apa nama ni, harta orang. Baik. Pertama yang dia buat rampasan hak orang ialah dia kuih kasut orang, dia enjak kasut orang, letak kasut dia, itu haram pertama. Yang kedua, dia naik atas. Biasanya berlaku haram ini apa dia? Rampasan kepada orang yang berada dalam saf. Ini berlaku. Ada dua. Pertamanya ialah anak-anak. Memang kanak-kanak penyusunan di belakang. Tapi kalau dia dah berada dalam saf, kita tak boleh nak tolak dia. Melainkan dia pergi sendiri. Kalau kita announce boleh. Anak-anak sila penuhkan di saf belakang. Tapi kalau dia duduk mana-mana saf, dia tak nak keluar juga, tak boleh kita nak heret dia. Haram. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Disebut Al-Iman Bakri Syatta sebut, kalaulah dia berada dalam saf, dia tak nak keluar sendiri sukarela, kita keluarkan dia, kita tarik dia, kita duduk tempat dia, maka termasuk ghasab, rampah haram, dia akan tuntut di akhirat kelak. Anak-anak ini akan tuntut di akhirat kelak. Yang kedua, contoh yang kedua. Yang kedua, orang lain dah masuk tempat EJK yang tidak diletakkan penanda. Di belakang imam, orang lain datang duduk, tiba-tiba EJK cakap, tuan, ini tempat kami, minta tuan mundur ke belakang. Maka haram dia merampas. Melainkan kawan tu tak apa, dia sukarela, dia beri balik. Tak apalah, saya tak tahu. Tapi kalau dia tak nak keluar,
Tak boleh paksa dia keluar. Kalau paksa dia keluar, walaupun dia dah tua, termasuk merampas. Dia akan tutup di akhirat kelak. Ini kawan saya kena. Satu hari dia pergi di Masjid Ampang. Dia duduk di belakang imam. Datang EJK tarik dia. Dia kata, "Dek, ini bukan tempat orang biasa, tempat kami. Ini EJK ni." Siap tarik belakang imam. Kawan saya kata, "Aku tuntut di akhirat." Oh, jakat direct. Tak tuntut pun. Kalau tak tuntut di dunia pun memang. Kalau dia tak cakap pun tetap Allah akan beri kebenaran untuk tutup di akhirat kelak. Kenapa? Kerana orang dah duduk di belakang. Sedangkan dia tak letak penanda. Melainkan dia letak penanda. Imam, EJK dan sebagainya. Itu tak boleh. Kenapa? Kerana hak dia. Dia dah mengambil tempat itu. Kenapa? Setiap ruang di masjid, setiap ruang di surau, tidak ada milik sesiapa. Bukan milik iman, bukan milik EJK. Boleh sesiapa duduk, sesiapa parking ataupun sesiapa duduk tanpa minta kebenaran dulu dengan imam. Tak perlu minta. Boleh. Tapi kalau rumah orang tak boleh. Dia beza. Kerana rumah orang dia bukan harta mubah. Rumah orang dia harta milik tuan rumah. Kalau kita masuk menjadi tetamu, mesti mengikut arahan tuan rumah. Kalau tuan rumah kata sila duduk di mana-mana, maka kita boleh duduk di mana-mana. Dia benarkan. Tapi kalau tuan rumah kata duduk atas cushion, jangan cuba duduk di bawah. Jangan buat warak dun wa barakah. Kita kadang-kadang warak, oi, cantik cushion ni, saya duduk di bawah je lah. Tak boleh, haram. Di bawah itu dia tak benarkan. Melainkan, tanya dia, boleh tak saya duduk bawah? Saya tak nak duduk atas. Duduklah mana pun. Tak apa. Tapi kalau dia kata, duduk ni, cushion. Saya dah sediakan cushion hebat ni untuk tetamu. Jangan duduk di bawah. Haram kalau siapa duduk di bawah. Booking tempat tu maksudnya? Okey. Dia tak ada situ. Okey. Baik. Hukum booking asalnya tak boleh booking. Hukum booking. Dia tidak ada lagi, dia booking awal, tak boleh. Tak sah. Hukum booking awal, tuan tidak ada, tidak sah. Kenapa? Kerana tempat di masjid tidak menjadi milik sesiapa. Tak boleh booking. Bukan milik dia. Nak booking ni ada milik sesiapa. Baru boleh minta. Lepas tu kira apa dia? Dia kira siapa yang awal duduk tempat itu, itulah milik dia. Melainkan macam ni, yang sah. Apabila kita datang awal, kita dah book tempat ni. Maksudnya kita dah duduk tempat ni. Kita duduk, kita letak sejadah kita, hampas sejadah kita, ataupun kain syah kita. Ni. Kita bawa kain syah. Kita dah hampas kain syah kita. Maknanya, ini dah jadi tempat kita. Kita nak keluar parking kereta betulkan, nak keluar ke tandas, kita letak barang kita. Haram kata orang lain datang. Kalau orang lain datang buang kain kita, haram kata dia, termasuk merampas juga. Walaupun kita tidak ada. Kenapa? Kita dah letak. Tapi kalau kita tak letak apa, boleh orang lain datang ambil. Nampak tak beza di antara booking awal tanpa ada orang datang dulu, dengan dia datang, kemudian dia dah cok tempat ni, dia nak tinggal nak pergi di tandas. Boleh. Tak boleh kita kuih. Masuk kuih ni, ni tak ada orang ni, pergi tandas ni. Halihkan dia punya sejadah. Tak boleh. Habis. Kita stop 10.30 Ustaz. 10 cukup? Okey, cantik. Kita dah habis tu. Okey. Sah jualan orang menjualkan harta orang lain yang memaksa ia menjualkannya kan harta itu. Kenapa sah? Kerana yang demikian itu paksa orang lain jual tu. Contoh tadi macam mana? Kita dah lari. Contoh tadi, motor kan? Pinjam motor. Dia pinjam motor kita, kemudian dia tak nak hantar. Ataupun situasi kita kata dia hantar lah. Cuma tak sampai masa lagi dia nak hantar. Kita pun minta supaya dia jual motor kita. Terpaksa dia jual motor kita. Sah. Kenapa kita paksa dia jual motor kita? Kerana kita tahu dah dia takkan hantar apa motor tu. Dia jadi barang dia dah. Jenis mamak ni memang dia jenis ambil barang jadi hak dia. Kita paksa dia jual barang tu. Jadi sah paksaan itu. Kerana yang demikian itu sudah lebih daripada izin. Kalau kita izin dia jual pun dah sah, apatah paksa. Paksa tu dia panggil mubalarah lagi. Membenar lebih daripada izin.
Padahal harta itu bukan dia punya. Kerana harta tu bukan si orang yang jual tu punya. Kita yang punya. Kita paksa dia je, dia jual. Kalau yang dia punya, kita paksa, lainlah cerita. Ini dah. Memang harta duduk kat dia tu, harta kita paksa dia jual, sah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung selepas break. Yang ketiga, keempat, kelima lagi mudah sebab melibatkan isu. Walaupun dia mudah, tapi dia praktikal. Praktikal di mana? Yang ketiga, keempat ni, di isu untuk orang yang jadi cikgu. Kadang-kadang ada non-Muslim student kita kan. Student kita non-Muslim, kita jual paper ataupun kita jual nota yang ada kandungan di dalam tu ayat-ayat Quran. Biasanya pendidikan Islam. Buku pendidikan Islam, non-Muslim, dia nak belajar pendidikan Islam, dia terpaksa beli, maka tak sah jual beli. Dia ada cara lain. Dia beli buku ni, orang tokek buku. Tokek buku ni dia jual je. Pendidikan Islam, Cina datang dia jual, orang bukan Islam lah maksudnya, tak kira bangsa apa pun, dia jual. Maka tidak sah jualan tersebut. InsyaAllah. Kenapa? Dia ada syarat dia. Wallahu a'lam. Kita akan sambung dan akan datang, beri 15 minit, 20 minit. Setengah jam. Tak ingat dah. 15 ke 20 minit. Tak apalah, kita je ni. Santai-santai je. Santai-santai saja. Kita masuk 10.30. 10.30 kita masuk 10.30. Allahu a'lam.